Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Manish anak lelaki Radhakrishnan dan nombor metrik saya 280337. Saya dari Nationhood R dan madam saya bernama Madam Nur Faradiana binti Rosli. Hari ini saya nak menyampaikan tugasan individu saya. Tajuk saya yang saya hendak menyampaikan merupakan Perlembagaan Malaysia. Apakah Perlembagaan Malaysia? Perlembagaan Malaysia dikenali juga sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang mengandungi 183 perkara. Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang yang tertinggi di Malaysia. Perlembagaan Malaysia juga merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan dua dokumen terdahulu, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 serta Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Jom kita lihat tentang sejarah Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan ini telah dirangka berdasarkan nasihat daripada Suruhanjaya Reid yang telah melakukan kajian dalam tahun 1956. Perlembagaan berkenaan berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Ia bermula daripada satu persidangan perlembagaan yang telah diadakan di London pada 18 Januari hingga 6 Februari 1956 yang dihadiri oleh satu rombongan delegasi daripada Persekutuan Malaya yang mengandungi 4 wakil pemerintah iaitu Ketua Menteri Persekutuan Tunku Abdul Rahman dan 3 menteri-menteri lain, serta Pesuruhanjaya Tinggi British di Malaya dengan penasihat-penasihatnya. Terdapat beberapa konsep Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan mengandungi satu set peraturan tentang hak, kuasa dan prosedur serta tanggungjawab pihak yang mengawal dan memandu hubungan di antara satu otoriti dengan otoriti yang lain, dan juga antara otoriti dengan rakyat awam. Ia juga boleh ditakrifkan sebagai dasar atau formula yang menyatakan tugasan kuasa-kuasa awam di dalam sesebuah negara dibahagikan serta digunakan. Terdapat beberapa struktur tentang Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan ini dibahagikan kepada 15 bahagian. Setiap bahagian mengandungi satu atau lebih perkara yang relevan. Bahagian 1, negeri-negeri, agama dan undang-undang persekutuan. Bahagian 2, kebebasan asasi. Bahagian 3, kewarganegaraan. Bahagian 4, persekutuan. Bahagian 5, negeri-negeri. Bahagian 6, perhubungan antara persekutuan dan negeri-negeri. Bahagian 7, peruntukan-peruntukan kewangan. Bahagian 8, pilihan raya. Bahagian 9, kehakiman. Bahagian 10, perkhidmatan awam. Bahagian 11, kuasa-kuasa khas menentang kuasa subversif dan darurat. Bahagian 12, dan pelbagai. Bahagian 12A, perlindungan tambahan bagi negeri Sabah dan Sarawak. Bahagian 13, peruntukan sementara. Bahagian 14, perkecualian bagi kedaulatan raja-raja dan sebagainya. Dan akhirnya, bahagian 15, prosiding terhadap Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja. Terdapat beberapa tujuan-tujuan Perlembagaan Malaysia. Tujuan pertama adalah untuk mewujudkan satu bentuk pemerintahan yang adil. Kewujudan perlembagaan dari segi sejarahnya adalah berdasarkan tolak ansur antara kaum dalam beberapa perkara, seperti hak istimewa orang Melayu, bahasa Melayu, agama Islam, dan lain-lain lagi. Dalam hal ini, walaupun perlembagaan memperuntukkan agama Islam sebagai agama persekutuan ataupun rasmi negara, tetapi agama lain juga bebas diamalkan di Malaysia. Peruntukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara juga ada kelonggarannya apabila bahasa-bahasa lain juga boleh digunakan. Manakala dalam perkara hak keistimewaan Melayu, YDPA tidak sahaja menjaga kepentingan orang Melayu, tetapi kaum bukan Melayu juga mendapat perlindungan yang sewajarnya. Peruntukan ini adalah untuk melahirkan satu bentuk pemerintahan yang adil dan tidak menitik beratkan sesuatu kaum saja. Tujuan yang seterusnya adalah untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah.
Sebagaimana yang digariskan dalam perlembagaan, terdapat beberapa peruntukan tertentu yang khas untuk YDPA dan raja ataupun yang di-Pertuan Negeri. Dalam hal ini, walaupun baginda mempunyai bidang kuasa tertentu, tetapi segala tindakan mereka adalah tertakluk kepada perlembagaan. Jadi, ini dapat mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah. Seterusnya, untuk mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat. Perlembagaan persekutuan bukan sahaja memperuntukkan kuasa kepada pemerintah, tetapi juga kepada rakyat melalui kebebasan asasi dan hak istimewa orang Melayu. Keadaan ini secara tidak langsung akan membentuk pembahagian kuasa dan dapat mengelakkan daripada dominasi kuasa oleh sesuatu pihak. Dalam hal ini, pemerintah atau ada had perkara yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Rakyat juga ada perkara yang mereka boleh lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Seterusnya, sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Perlembagaan sesungguhnya telah menjadi undang-undang tertinggi negara dan menjadi rujukan utama dalam pengubalan undang-undang persekutuan dan negeri. Malahan, apa-apa masalah dalam pembuatan undang-undang atau rujukan apa-apa, hukuman kepada seseorang warga negara adalah berdasarkan perlembagaan. Tujuan yang seterusnya adalah menjamin riwayat negara bangsa. Perlembagaan sememangnya berperanan penting dalam menentukan hala tuju perjalanan pentadbiran negara. Malahan, perlembagaan sendiri adalah asas kepada pembentukan demokrasi di Malaysia. Justru itu, pembentukan perlembagaan akan menggekalkan identiti negara bangsa Malaysia kerana ia telah mencorakkan sistem pentadbiran dan perjalanan undang-undang negara. Tujuan yang akhir sekali adalah untuk menjamin keamanan dan kestabilan negara. Perlembagaan yang berfungsi sebagai alat penyelesai masalah mengawal kedudukan rakyat dan pemerintah. Alat penyelesai masalah sesungguhnya telah berjaya membentuk keamanan dan kestabilan negara. Ini memandangkan terdapat sekatan dalam perlembagaan yang mengawal pergerakan setiap warga negara Malaysia, walaupun mereka diberi kebebasan dan keistimewaan tertentu. Tetapi, kebebasan dan keistimewaan ini ada hadnya apabila adanya perkara-perkara yang difikirkan. Perlu untuk menyekat kebebasan mereka. Ini adalah berdasarkan bahagian 2, perkara 10. Sehingga sinilah saya hendak menyampaikan tentang tajuk Perlembagaan Malaysia. Saya harap semua orang dapat memahami lebih teliti tentang Perlembagaan Malaysia selepas ini. Saya Manish anak lelaki Radhakrishnan dan sekian. Terima kasih.